Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyus shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada tahun ini, untuk bulan Ramadan kali ini, kita dapat berada di dalamnya. Dan hari ini kita sudah berpuasa pada hari yang ke-12. Semalam kita tarawih untuk kali yang ke-12. Hari ini kita berpuasa untuk hari yang ke-12. Dan insya-Allah malam ni kita akan bertarawih untuk hari yang ke-12 hari ini. Insya-Allah malam ni kita akan bertarawih untuk hari yang ke-13. Sebab bulan Islam ini dia mula malam dulu. Apa-apa pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam, di antara nikmat yang paling besar ataupun antara yang terbesar ialah kita dapat memasuki bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu perkara yang sebut di dalam Al-Quran sebagai suatu perkara yang mesti kita merasa gembira. Sebut di dalam ayat Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat, dengan kelebihan yang Allah beri dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian itu bergembiralah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dan ia lebih baik apa yang mereka himpunkan. Di antara disebutkan sebab nuzul ataupun sebab diturunkan ayat ini ialah orang Islam merasa gembira kerana menang di dalam peperangan dan boleh ghanimah ataupun rampasan perang yang banyak. Maka mereka merasa gembira, lalu diturunkan ayat ini. Jadi para ulama menyebutkan bahawa di antara fadilat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah kita masuk di dalam bulan Ramadan. Kita dapat masuk di dalam bulan Ramadan, suatu bulan yang dinamakan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka menyebut Mausimul khair wa ta'ah, musim kebaikan dan ketaatan. Kita kan ada musim kan, kalau musim durian kan semua orang bercakap pasal durian. Kalau musim bola kan, orang semua bercakap pasal bola. Kalau musim pilihan raya, semua orang bercakap pasal pilihan raya kan. Ini adalah musim kebaikan dan musim ketaatan. Kita mesti merasa gembira. Walaupun benda itu adalah benda yang membabitkan perasaan kita, tapi Islam menyuruh kita, mendidik diri kita supaya kita merasa gembira. Dan Nabi SAW mengungkapkan kegembiraan ini apabila masuk bulan Ramadan. Nabi sebut di lorong-lorong dan suruh orang pergi ke lorong-lorong rumah-rumah ni. Disebutkan kepada mereka, qad ja'akum syahrun mubarakun, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan yang berkat. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kamu berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabu al-khair, ataupun abwabul jannah, dibuka di dalam bulan ini pintu-pintu syurga. Wa tuqallu fihi asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Wa fihi, dan di dalamnya ada satu malam, lailatun khairum min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi sebut benda ni pergi ke lorong-lorong nak menyatakan rasa kegembiraan. Al-Quran suruh kita bergembira,
Nabi SAW suruh kita gembira dan para ulama bergembira. Disebutkan oleh Al-Mu'alla bin Al-Fadl, seorang tabi'in, perawi hadis, dia menyebut orang-orang dahulu berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya mereka sempat dengan Ramadan. 6 bulan. Kemudian selepas 6 bulan, selepas Ramadan 6 bulan ataupun 5 bulan kurang lebih, mereka berdoa supaya diterima amalan. Ini mereka punya, inilah cara mereka, adat mereka dan kebiasaan mereka. Bersungguhnya nak masuk di dalam bulan Ramadan kerana pahala yang sangat banyak. Di antara doa yang didoakan oleh para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Kathir, dia kata di antara doa yang disebutkan ialah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sehingga sampai ke dalam bulan Ramadan. Wa sallim li fi Ramadan, dan selamatkanlah aku di dalam bulan Ramadan. Selamat sampai masuk, kemudian selamat duduk di dalam ni, selamat tak mati lagi, kemudian kita dapat ambil kebaikan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan di bulan Ramadan ini dengan sepenuh-penuh penerimaan. Maknanya amalan kita ini diterima. Itu di antara doa yang didoakan oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Kemudian di antara perkara yang penting apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan ialah kita berniat dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang bulat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita tidak berniat dengan niat yang betul, sangat rugi dengan pahala yang sangat banyak. Pahala yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan ini, bahkan seseorang itu mungkin akan masuk syurga kerana Ramadan, satu Ramadan yang dia lalui. Jadi kita mestilah berniat dengan niat yang baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang biasa kita dengar kan, innamal a'malu binniyat, bahawasanya ataupun hanya senya amalan-amalan itu dengan niat. Para ulama hurailah dengan niat dalam bentuk jamak. Niat bukan dengan satu niat, dengan niat-niat, binniyat, dengan niat-niat. Kalau niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka kerana Allah lah. Kalau niat kita kerana kebiasaan, maka kerana kebiasaan. Ada orang yang dia tak pegang sangat kepada agama ni, tapi dia berpuasa. Sebab kalau tak berpuasa, raya tu tak rasa. Ada orang agama ni dia tak pegang sangat, tak beramal sangat. Macam sekarang kita boleh tengok kan dalam Facebook ni, orang ni macam ni. Kadang-kadang yang dah mengaku murtad pun mereka berpuasa di bulan Ramadan. Dia bukan pegang sangat, tapi dia tak rasa raya. Kalau tak puasa tak rasa raya. Bila puasa tu baru rasa raya. Ada orang bercampur-campur. Pahala dia, niat dia bercampur-campur. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut semasa dia menghuraikan hadis innamal a'malu binniyat dalam kitab dia Fathul Bari fi syarhi sahih Al-Bukhari, disebut, dia kata kalau niat bercampur-campur boleh pahala, tetapi tidak sempurna. Sepatutnya kita terlepas daripada api neraka, tapi tak terlepas, dapat pahala, kena juga sikit. Api neraka ni sikit pun sakit. Dia beza dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka kata wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata tidak menyentuh kami ni, tidak disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja. Ini sebut dalam ayat Quran. Ni orang Yahudi, dia tak tahu berapa hari itu sakit.
Kalau betul lah beberapa hari. Ada orang yang begitu, tak sepenuhnya, tak bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perbetulkan niat. Masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. Kita perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sepenuhnya kita niat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita niat kerana kebiasaan ataupun kerana adat, tapi hendaklah kita niat kerana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, sangat rugi. Disebutkan di dalam hadis yang biasa kita dengar. Kita biasa dengan hadis, kita biasa dengan ayat Quran, tapi kadang-kadang kita tak rasa benda tu. Kita tak rasa benda tu. Disebut di dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa kerana beriman, dia berpuasa itu sebab apa? Bukan sebab kerana kebiasaan, bukan kerana adat, bukan kerana dia semua orang berpuasa, tetapi kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan perkara tersebut. Wahtisaban, dan kerana ihtisab. Kerana ihtisab ni apa? Kerana mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan pahala Allah. Berpuasa kerana dia beriman, Allah suruh, dan nak mendapatkan keredaan Allah, pahala di dalam bulan Ramadan, diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Apa yang sudah lepas, dosa-dosa yang sudah lepas. Imam An-Nawawi kata, Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Imam An-Nawawi dia menghuraikan hadis Sahih Muslim. Dia kata perkara-perkara yang membatalkan dosa, yang menghapuskan dosa, dia panggil al-mukaffirat. Dia panggil al-mukaffirat. Dan kafarah kan, kafarah tu kan untuk menghapuskan dosa. Al-mukaffirat, perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Perkara-perkara yang menghapuskan dosa yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis, banyaklah. As-salawatul khamsu wa ramadhanu ila ramadhan wal jumu'atu ila al-jumu'ah mukaffiratul lima bainahunna. Selawat sembahyang 5 waktu Ramadan tahun ni hingga tahun depan, kemudian Jumaat, sembahyang Jumaat hingga Jumaat yang akan datang, menjadi mukaffirat, penghapus dosa, lima bainahunna, apa di antaranya penghapus dosa. Perkara-perkara yang menghapuskan dosa, jika bertembung dengan dosa kecil, orang buat dosa kecil, maka ia akan menghapuskan dosa kecil tersebut. Tak ada dosa kecil. Dan setiap manusia ni memang akan buat dosa kecil, sikit ataupun banyak sahaja, berterusan ataupun terputus-putus. Semua orang, semua manusia buat. Orang biasa, ulama secara mana pun, dosa kecil tetap akan buat. Tak dapat lagi manusia ni, sama ada bertaubat ataupun tidak, sama ada berterusan ataupun terputus-putus, akan menghapuskan dosa. Kalau bertembung dengan dosa besar, maka ia akan mengurangkan dosa tersebut. Maknanya mengurangkan hukuman lah. Mengurangkan dosa, mengurangkan seksa dan sebagainya. Kalau dia tak buat dosa, akan mengangkat darjatnya. Akan mengangkat darjatnya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab dia Al-Minhaj fi Syarhi Sahihi Muslim Ibni Al-Hajjaj. Okey. Kemudian hadis yang sama, cuma ada penambahan. Tadi sebut man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa kerana beriman dan kerana ihtisab, mengharapkan keredaan Allah, akan diampunkan dosanya yang sudah lepas. Ada hadis yang sama, ada seorang perawi meriwayatkan hadis ini, dia ada tambahan, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang.
Maknanya dalam hadis ni ada hadis yang sama, tapi ada perawi yang meriwayatkan sebut dosa yang dihapuskan tersebut apa dosa yang sudah lepas saja. Kemudian ada perawi yang meriwayatkan apa yang akan datang. Sebahagian ulama mereka kata penambahan tersebut dhaif. Tak betul penambahan tersebut. Alasannya apa? Majoriti yang meriwayatkan penambahan tersebut tidak, majoriti yang meriwayatkan hadis tersebut tidak meriwayatkan penambahan itu. Kalimah itu tak ada. Ada 2-3 orang saja atau ada seorang saja. Sebagian ulama kata jadi dikira sebagai dhaif. Sebahagian ulama kata sahih. Antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia sebut di dalam kitab dia Al-Khisalu Al-Mukaffirah Ma Taqaddama wa Ma Ta'akhkhara. Ini nama kitab. Nama kitab tu maksud dia apa dalam bahasa Melayu? Amalan-amalan yang membatalkan ataupun yang menghapuskan dosa yang sudah lepas dan akan datang. Itu nama kitab. Al-Khisalul Mukaffirah Ma Taqaddama wa Ma Ta'akhkhara. Itu nama kitab. Jadi dia menyenaraikan apakah amalan-amalan yang boleh membatalkan, boleh menghapuskan dosa yang sudah lepas dan yang akan datang. Antaranya ialah hadis ni. Dan dia membincangkan hadis ini dan dia membawakan sanad-sanad yang lain yang menguatkan di antara satu sama lain, dan dia kata hadis ini boleh diterima. Jadi itu pahala puasa. Jadi itu adalah pahala puasa. Rugilah kalau kita tidak berniat dengan sepenuhnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi. Tak sepenuhnya kita berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak dapat benda. Ada sebahagian ulama kata, disebutkan di dalam kitab-kitab syarah hadis, mereka kata ada sebahagian pendapat orang sufi, ulama sufi, yang dimaksudkan dengan dihapuskan dosa dalam hadis ini adalah orang yang berpuasa tu kerana disuruh oleh Allah, tidak mengharapkan apa-apa, bukan kerana nak pahala pun. Orang sufi kata bukan kerana mengharapkan apa-apa. Yang begitu barulah akan dapat pahala seperti mana yang disebut dalam hadis. Bukan kerana nak masuk syurga, bukan kerana pahala sekian, bukan kerana sekian. Tapi itu adalah pendapat yang disebut di dalam oleh para ulama sebagai pendapat yang tidak kuat, yang sebenarnya kalau kita mengharapkan pahala pun tak menjadi masalah. Kemudian disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, antaranya ialah pahala puasa ini, setiap amalan ini digandakan di antara 10 hingga 700. Setiap amalan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara 10. Dengan kita buat satu kebaikan, diberikan 10 kebaikan ataupun 10 pahala, dan digandakan sehingga 700. Semua amalan-amalan lain ataupun kebanyakan amalan-amalan lain. Tetapi puasa ni Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ia adalah untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada dia. Tak ada hak. Macam pahala bersedekah kan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan pada jalan Allah seperti satu ranting ataupun satu dahan yang mengeluarkan 7 dahan, pada setiap dahan itu ada 700 biji buah. Maknanya kalau kita beri RM1, kita akan dapat pahala 700 kalau kita infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya 700. Tapi pahala puasa ni tak ada hak. Kalau orang tu puasa 1 hari ataupun sebelum ni dia tak berniat kerana Allah, baki yang ada dia puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, imanan mahtisaban, kerana beriman dan kerana mengharapkan keredaan Allah, dosa dia mati.
Allah boleh nak beri kerana amalan dia tu nak masukkan dalam syurga. Tak ada azab kubur tu nak masukkan dalam syurga. Ini penting niat ni. Ini penting kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita puasa dengan syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Penting. Setahun sekali atau setahun 30 hari. Maknanya dengan pahala puasa ni memang betul-betul kita dapat dah masuk syurga ni. Kalau ikutkan memang boleh dapat masuk syurga ni dengan pahala puasa. Wa ana ajzi bih, aku beri ganjaran. Allah tak tetapkan batasan, tak ada had. Allah tak tetapkan. Kerana itu sangat rugilah kalau kita tidak berniat sepenuhnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila di dalam bulan puasa, kebanyakan orang mereka akan bersemangat untuk buat benda-benda yang baik, benda-benda yang taat. Tetapi kadang-kadang mereka lupa, mereka tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram. Buat benda baik. Semayang, benda yang wajib diperkemaskan. Semayang masjid, mereka baca Quran. Mereka baca Quran, banyak baca Quran, tadarus. Mereka bertarawih, solat malam. Mereka bersedekah, bagi orang makan, tapi mereka tidak meninggalkan perkara haram. Ini bahaya. Jadi pahala kita itu seolah-olah seperti yang para ulama sebut, letak dalam satu bekas tu bocor. Kerana buat benda yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Hukum taklifi kan ada 5 kan, yang wajib, kemudian yang sunat, kemudian yang haram, kemudian yang makruh, kemudian yang kelima yang harus. Hukum taklifi kan. Buat benda wajib, meninggalkan perkara haram adalah wajib. Disebutkan di dalam hadis, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seseorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada aku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan, benda yang wajib, bukan benda yang sunat. Walaupun lepas tu ada dalam hadis sama disebutlah kedudukan-perkara yang sunat, tapi benda yang wajib. Jadi kita bila masuk dalam bulan Ramadan, kita buat benda wajib bersungguh-sungguh, meninggalkan benda haram bersungguh-sungguh, ditambah dengan perkara-perkara sunat. Sebab itulah disebut di dalam hadis yang lain, Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kamu, maka hendaklah kamu menjauhinya, jangan buat. Benda yang haram jangan buat. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku suruh kamu buat akannya, fa'tu fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah, takutlah kepada Allah mengikut kadar kemampuan kamu. Ini mengagumi benda yang wajib dan juga benda yang sunat ikut kemampuan kita. Tapi benda yang haram jangan buat. Jangan buat benda yang haram. Ada orang dia tak meninggal mengatur orang, mengumpat, memburuk-burukkan orang, makan riba, dia tak tinggal. Ambil Rasulullah, lepas tu dia bagi ke masjid duit, buat bisnes, dapat duit yang tak betul, kemudian bagi ke masjid sikit, kemudian bagi orang puasa makan. Ada orang yang begitu. Jadi kita meninggalkan benda yang haram. Sebab itulah para ulama menyebut a'malul birri ya'maluha al-barru wal fajir. A'malul birri ya'maluha al-barru wal fajir. Benda baik ini ulama sebut. Ini bukan hadis, ini ulama sebut. Benda baik ini dibuat oleh orang yang baik dan dibuat oleh orang yang jahat. Dan benda ni memang kita boleh tengok. Ada orang baik bersedekah, ada orang baik nak pergi dadah, mari duduk, mari ke masjid. Baguslah, bukan kita kata jangan mari.
datang masjid semayang semua bagus, tak ada masalah. Tapi benda yang baik ini dibuat oleh semua orang. Semua orang buat benda baik. Benda baik dibuat oleh orang yang al-barru wal fajir. Al-fajir orang yang jahat, al-barru orang yang baik. Benda baik ni. Wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiqun. Ada pun maksiat maka ia tidak ditinggalkan melainkan oleh orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda jahat ni, maksiat ini tidak ditinggalkan orang yang betul-betul berimannya, orang yang betul-betul berimannya. Benda baik ramai orang boleh buat, benda jahat ramai orang tak boleh tinggal. Dan ini adalah memang sifat manusia. Benda-benda baik tapi ada benda jahat yang dibuat, dia tak boleh nak tinggal. Perangai buruk dia, kekurangan dia, ada benda. Dia semayang malam tapi ada kekurangan. Kita tengok pada semua orang tu semayang malam. Ada orang tua kan, kadang-kadang mak kita, tok kita semua ada semayang malam tak tinggal, tapi ada benda tak bagus yang dia buat ni. Ada. Baguslah semayang malam, tak ada masalah. Kalau kita kata berhenti semayang malam, tapi nak beritahu bahawa benda jahat, benda maksiat tak boleh ditinggalkan oleh seseorang melainkan orang tu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul sedih. Kita selalu doakan supaya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Doa kita termasuk dari kalangan duduk sekali dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Para ulama kata siddiq sahaja yang meninggalkan benda maksiat ni, benda jahat ni. Jadi kita duduk dalam bulan puasa jangan buat baik saja. Benda sunat banyak kita buat, tapi kita buat benda haram, rugi. Rugi. Bahkan disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada dia, ittaqi al-maharim. Takutlah benda haram. Takun a'badan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling menyembah Allah, orang yang paling beribadat kepada Allah. Kalau kita betul-betul nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul kita nak beribadat dalam bulan Ramadan ini, tinggal benda jahat. Benda baik kita buat, benda wajib kita buat, benda sunat kita buat, benda haram kita tinggal. Kalau tak tinggal benda makruh, benda haram kita tinggal. Jangan buat baik saja tetapi benda haram kita buat. Disebut di dalam hadis yang lain, hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man sarrahu an yasbiqa ad-da'iba al-mujtahida. Sesiapa yang mahu mendahului orang-orang yang bersungguh di dalam ibadat mereka. Kalau dia nak lawan orang tu, dia tengok orang tu sembahyang malam, orang tu sembahyang tarawih tak tinggal, orang tu bersedekah banyak duit, kita tak ada duit, orang tu bertarawih, baiklah orang tu banyak amal kita tengok dia buat. Tapi kalau orang tu nak mendahului orang tu, nak lawan orang tu, falyakuf 'anil dzunub, maka berhentilah daripada buat dosa. Kita tengok orang tu banyak buat amalan, kita nak jadi seperti dia, kita tinggal dosa, kita dapat lawan dia. Man sarrahu an yasbaqa ad-da'ibal mujtahida. Sesiapa yang mahu ataupun sesiapa yang suka mendahului ad-da'ibal mujtahida, orang yang selalu bersungguh-sungguh. Ad-da'ib ini orang yang selalu buat, al-mujtahidah bersungguh-sungguh di dalam ibadat. Falyakuf 'anil dzunub, maka berhentilah, falyakuffa 'anil dzunub, maka berhentilah daripada buat dosa. Ini kaedah dia. Disebut, Nabi sebut itu kaedah dia. Nak jadi orang yang paling beribadat sekali dalam bulan puasa ni, jangan buat benda haram. Nak lawan, nak bertanding, bukan kita nak bertanding kerana riak dan sebagainya, tapi kita nak kebaikan tu kita nak, jangan buat dosa. Ini disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dengan jelas hadis yang biasa kita dengar, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengan kata-kata dusta dan bersikap kasar dan jahat
bersikap kasar dan jahat, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makanan dia dan juga minuman dia. Ini hadis yang biasa kita dengar. Maknanya nak beritahu pentingnya kita ni nak tinggalkan dosa, bukan semata-mata kita buat baik. Pertama, kita kena gembira. Kedua, kita kena berniat dengan niat yang baik supaya kita dapat semua pahala yang Allah sebutkan dalam untuk bulan Ramadan ini, untuk berpuasa ni. Yang ketiga, kita mestilah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa, selain daripada kita buat pahala, kita tinggalkan dosa, bukan tinggalkan benda makruh, tinggalkan benda haram. Yang keempat, Allah sebut di dalam Al-Quran, tujuan kita berpuasa ni supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita biasa dengar kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam sebut 6 kali, mudah-mudahan supaya kamu bertakwa, ataupun supaya kamu bertakwa. Apa maksud la'alla? La'alla ni ada 2 maksud dalam ayat Quran. Pertamanya, dengan maksud akan menjadi. Kita buat macam tu, kita akan jadi macam tu. Kita berpuasa, kita akan jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, itu dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil at-ta'lil, akan menjadi. Dengan sebab benda tu, kita akan jadi benda tu. Yang kedua, dia sebut at-taraji, mudah-mudahan menjadi. Tak confirm. Mudah-mudahan menjadi. Bukan Allah yang mengharapkan, tapi manusia yang diharapkan. Dengan kelemahan yang ada pada manusia, mudah-mudahan dia akan jadi bertakwa. Jadi bertakwa ni, takwa ni apa maksud dia dalam bahasa Arab? Maksud bertakwa ni, maksud dia daripada perkataan ittaqa. Maksud bertakwa ni, maksud dia melindungi dirinya daripada sesuatu. Itu maksud pertama. Yang kedua, melindungi dirinya daripada sesuatu dengan sesuatu. Dia ambil, dia berlindung daripada hujan. Dia duduk bawah teduhan, duduk di bawah rumah, bawah kemah dan sebagainya. Ambil sesuatu nak melindungi diri dia. Jadi para ulama sebut, bila kita sebut takwa, kita buat suatu benda, supaya menghalang kita daripada api neraka. Kita buat satu benda supaya menghalang kita daripada api neraka. Kenapa bulan puasa ni boleh, ataupun berpuasa ni boleh membuatkan seseorang itu bertakwa? Para ulama sebut kerana memutuskan syahwat. Puasa ni tak ada, jadi hawa nafsu tak ada, keinginan tidak ada. Kemudian disebutkan oleh para ulama kerana seseorang itu meninggalkan apa yang halal bagi dia pada waktu-waktu yang kebiasaannya, tapi waktu-waktu tertentu dia diharamkan untuk buat. Jadi dia meninggalkan tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka membolehkan dia ambil takwa tu. Dia tahu Allah memantau dia, tengok dia sepanjang masa kerana dapat takwa. Cuma satu yang menarik disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, antaranya tafsir Ibn Kathir. Sayyidina Umar bin Al-Khattab tanya Ubay bin Ka'ab, apakah maksud takwa? Apakah maksud takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab kata kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau pernah melalui jalan yang ada duri? Tidakkah engkau pernah melalui jalan yang ada duri? Ya. Apakah yang akan engkau buat? Buat apa? Dia kata, aku akan syamartu wajtahattu. Aku akan angkat jubah ni, angkat supaya tak kena duri, dan aku akan berhati-hati. Aku akan bersungguh-sungguh tengok supaya kita ni tak kena duri. Jadi kita dalam bulan puasa ni, kita perhatilah diri kita. Kita tengok ibadat apa yang kita buat, kita berhati-hati. Kita selalu tengok. Kita tengok dosa apa yang kita belum tinggalkan. Kita tengok kebaikan apa yang belum kita dapat. Apa-apa ibadat, sembahyang subuh ke, sunat sebelum subuh ke, sembahyang tarawih ke, sembahyang malam ke, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita tengok apa-apa yang kita tertinggal.
Kita berhati-hati supaya kita dapat ambil takwa tu. Allah sebut kita akan dapat takwa dalam bulan puasa. Jadi kita tengok lah. Itu perkara yang keempat. Kemudian perkara yang kelima, dalam bulan puasa ni, kita jangan lupa kepada Palestin. Mereka dah berperang, dah masuk 6 bulan lah. 6 bulan, setengah tahun lah, daripada bulan 10 kan. 7 hari bulan 10. Bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 bulan. Dah masuk 6 bulan lah. Hampir setengah tahun mereka berperang. Jadi kita jangan lupa kepada mereka. Mereka sekarang seperti mana yang kita tengok dalam media sosial, dan kalau kita baca foto-foto berita lah, khususnya bahasa Arab lah. Kalau kita baca Al Jazeera baca dalam bahasa Arab, lebih banyak maklumat berbanding dalam bahasa Inggeris. Mereka dah, sebahagian mereka tu dah sampai tahap kebuluran, tak ada makanan. Adalah sikit-sikit bantuan yang dihantar melalui udara, tapi tidak mencukupi. Memang Yahudi menggunakan kelaparan ini ataupun kebuluran ini sebagai satu senjata. Sebab tu disebut di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada rasa takut dan juga rasa lapar. Takut dalam masa yang sama lapar. Kalau kita takut tapi kita ada makanan, dia lain. Ini takut lapar. Sudah berperang, kita jangan lupa. Kerana bulan puasa ini antaranya disebutkan oleh para ulama ialah syahrul jihad. Perang Badar, bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah, 9 Ramadan. Fathu Makkah, bulan Ramadan juga, tahun ke-8 Hijrah, 20 Ramadan. Kemudian peperangan Ain Jalut, kemudian peperangan Syakhab. Peperangan Ain Jalut ini di antara orang Islam di Mesir melawan tentera Mongol ataupun tentera Tatar. Tentera Tatar ni pergi ke merata-rata tempat, bunuh orang, langgar Baghdad, masuk Baghdad, bunuh orang di Baghdad. Sungai Furat dan Sungai Dajlah itu jadi merah kerana penuh darah, ramai orang mati. Kemudian mereka ini pergi ke Mesir, nak takluk Mesir, berperang dengan tentera Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan pada bulan puasa. Dia beri kemenangan pada bulan puasa. Sebahagian mereka ada berpuasa, sebahagian mereka ada tak berpuasa. Tapi apa yang kita nak beritahu bahawa bulan puasa ini ataupun bulan Ramadan ini adalah syahrul jihad, bulan jihad, bulan pembukaan, bulan jihad. Jadi kita jangan lupa kepada Palestin. Dan di dalam bulan puasa ini ada satu doa yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk kita, yang makbul. Disebutkan di dalam hadis, 3 golongan la turaddu da'watuhum, thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak dakwah mereka, doa mereka. Imam yang adil, pemerintah yang adil, was-shaimu hina yuftiru, wa da'watul mazlum. Pemerintah yang adil, orang yang berpuasa ketika dia nak berbuka. Apa maksud ketika nak berbuka? Khilaf di kalangan ulama, tetapi pendapat jumhur ialah sebelum asar. Sebelum asar sehinggalah waktu dia nak berbuka, ataupun makin dekat dia nak berbuka itu makin afdal. Kita makin sibuk kan, nak berbuka sibuk, makanan nak hidang dan sebagainya, tapi itu adalah waktu yang makbul. Ambil masa, doa untuk Palestin. Doa untuk Palestin. Jangan lupa. Kerana apa? Kerana mereka ni berjuang untuk kita. Baitul Maqdis, Palestin, Masjidil Aqsa adalah bukan sekadar bumi orang Islam, tetapi tempat suci kita. Disebut di dalam hadis, salah satu la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh pergi kecuali kepada 3 masjid. Bersungguh pergi, apa maksud bersungguh pergi? Bersungguh pergi kerana ada fadilat tertentu. Maknanya semua masjid ni sama. Masjid ni, masjid sebelah sana sama je fadilat dia, kelebihan dia. Kecuali 3 masjid ni. Jadi kamu jangan bersungguh untuk nak pergi kecuali 3 masjid kerana ada fadilat yang khusus
Nabi sebut Al-Masjidi Al-Haram, Masjid Al-Haram di Mekah, wa masjidi, dan masjid aku iaitu Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa. Ini tempat suci kita. Masjid Al-Aqsa ini tempat suci kita. Disebut di dalam hadis, ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, masjid apakah yang dibina mula-mula sekali di atas muka bumi ini? Dalam hadis Bukhari, Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, matan hadis. Masjid yang manakah yang mula-mula sekali dibuat atas muka bumi ini? Nabi kata Al-Masjidul Haram. Summa ayyu, kemudian apa? Kemudian Nabi sebut Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Abu Dzar tanya, kam kana bainahuma, berapa di antara jarak masa tu? Kemudian Nabi kata arba'una sanah, 40 tahun. Mula-mula buat Al-Masjidul Haram, kemudian 40 tahun lepas tu baru buat Al-Masjidul Aqsa. Ini disebut di dalam hadis. Sebut di dalam hadis. Hadis sahih riwayat Bukhari. Mana itu tempat suci kita, dan mereka berperang mewakili kita. Mereka wakil kepada kita. Besar pahala jihad ni. Disebut di dalam hadis, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi fahuwa mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang tak berjihad dan tak ada niat nak berjihad, tak ada niat, maka dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Apa maksud mati di atas salah satu cabang kemunafikan? Maksud dia seperti mana perangai orang Yahudi, seperti mana perangai orang munafikin. Orang munafikin duduk sekali dengan Nabi, tapi mereka apabila disuruh berjihad, mereka tak keluar berjihad. Bila Nabi SAW dikepung di Madinah dalam perang Khandaq, mereka tak keluar daripada rumah. Dikepung tu tak keluar daripada rumah, dan mereka mengharapkan orang kafir menang. Orang munafikin tak keluar daripada rumah. Bila mereka pergi berperang, mereka terpaksa, dan mereka tidak bersungguh-sungguh, dan mereka memecah belahkan kesatuan. Seperti mana di dalam perang Uhud, mereka memecahkan kesatuan umat, kesatuan tentera tu. Ini maksud dia mata ala syu'batin minan nifaq, mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Orang yang tidak berperang dan tidak berniat untuk berperang, mereka berperang kerana kita. Bahkan disebut di dalam hadis, hadis yang biasa kita dengar, kata ada satu kumpulan yang akan menampakkan ataupun zahir di atas kebenaran, tidak memudaratkan orang yang tidak bersama dengan mereka ataupun yang menyalahi mereka. La yadurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang yang menyalahi mereka. Orang yang tak setuju dengan mereka tak mudarat. Mereka tak hirau pun. Wala man khadalahum, dan orang yang membiarkan mereka. Nabi sebut dalam hadis ada akan satu kumpulan yang akan terus berjuang. Orang yang tak setuju dengan mereka tidak akan memudaratkan mereka. Orang yang membiarkan mereka tidak akan memudaratkan mereka. Seperti yang berlaku pada hari ini lah. Orang Palestin, orang Gaza itu dibiarkan. Umat Islam membiarkan. Pemimpin Islam membiarkan. Sehingga datang urusan Allah kepada mereka. Allah nak bagi kemenangan ke, datang kiamat ke, kita tak tahu. Ini hadis sahih. Kemudian ada di dalam penambahan, macam tadilah ada penambahan. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, tadi pun diriwayatkan oleh Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ni dia banyak penambahan, ada hadis dia. Musnad Ahmad ni ada 27,000 hadis. Sahih Bukhari 7,000, 6,000 lebih je. 27,000 kurang lebih. Musnad Ahmad. Hadis yang sama ada penambahan. Penambahan ini sebagian ulama kata dhaif, tetapi bukan dhaif yang memberi hin ataupun memberi isyarat bahawa ini adalah sahih. Sahabat tanya, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka? Di mana mereka wahai Rasulullah? Hum fi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Hadis yang sahih tadi, hadis itu diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas dia baca hadis itu, ada seorang
yang bernama Malik bin Yakhabir. Dia ini adalah sahabat kepada Muaz bin Jabal. Lepas Muawiyah baca hadis itu, Malik bin Yakhabir ni pun kata, dia kata Muaz kata mereka di Syam. Muaz kata orang yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini mereka di Syam, wahum bisyam. Itu hadis sahih. Yang tadi saya sebut tadi, penambahan tadi itu ta'if, tapi teli lah. Di Syam dengan Nabi kata hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Syam tu di Baitul Maqdis lah. Syam di mana? Di Jordan, di Palestin, di Lebanon, di Syria. Maknanya teli. Jadi mereka itu berjuang mewakili kita, mempertahankan bumi tempat suci kita dalam keadaan pemimpin-pemimpin Islam membiarkan mereka. Dalam keadaan pemimpin-pemimpin Islam membiarkan mereka, kita berpuasa, ada satu doa, kita doa kepada mereka. Kita jangan dalam hati kita tak ada niat nak berjihad, jihad perang, nak memperjuangkan, nak lawan orang kafir. Jihad nak lawan orang kafir ni, jihad nak lawan orang kafir. Jadi kita jangan lupa kepada Palestin, kita doa kepada mereka dengan doa yang khusyuk. Kalau kita bangun malam, kita jangan lupa doa kepada Palestin. Kalau kita duduk di dalam sujud, kita jangan lupa kepada Palestin, kita doa untuk mereka. Dan saya rasa saya berhenti sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar itu kita mendapat manfaat dan meningkatkan amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza khassah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arzuqna al-'ilma an-nafi' alladhi yuqarribuna minka wa yanfa'una fi hayatina ad-dunya wa yu'annisu wahdatana biha. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. وافتح علينا من بركات السماء والأرض إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مفقودا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.